Ya, mari jemaat Tuhan kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. 亲爱的弟兄姊妹们，在尚未听主话之前，我们同心低头祷告。 Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur 我们在参上父神，我们满心的感谢您， karena Engkau begitu setia mengasihi kami sampai hari ini. 主，你的信是你的慈爱，直到今日。 Dan kami percaya kesetiaan, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. 我们是深信神的慈爱和信实永远不改变。 Dan kami senantiasa terus bersyukur dan 我 bersyukur. 们就是存着一颗感恩，不断向神感恩的心。 Dan pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. 今天主啊，我要听你的话语， Tolonglah ya Bapa, biarlah hati kami sungguh-sungguh siap, sungguh-sungguh siap untuk belajar 父啊， firman-Mu. 求你帮助我们，让我们预备心来学习、聆听你的真道。 Dan biarlah Engkau ya Roh Kudus yang memberikan kami hikmat bijaksana untuk kami bisa menerima dan bahkan memahami firman. 恳求圣灵赐我们智慧，让我们能理解神的话语，并能够接受神的真理。 Terima kasih Bapa, inilah seruan kami. 感谢父神，这是我向神的献上的求告。 Kami berdoanya di dalam nama 我 Tuhan 们 Yesus 祷告，奉我 Kristus. 主耶稣宝贵的圣名， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. 弟兄姊妹们平安， Kita bersyukur hari ini Tuhan kembali memimpin, memberkati kita. 感谢神，神再度带领我们，并且赐福我们。 Kita bisa masuk di dalam minggu yang pertama dari bulan Oktober ini. 我们已经进入10月份第一个主日，第一周。 Dan itu semua adalah anugerah Tuhan. Amin. 这一切都是神赐给我们丰盛的恩典。 Amin. 阿门。 Mari kita buka firman Tuhan, Alkitab kita dari surat Kolose pasal 2 ayat 11 hingga 23. 我一同翻开圣经，在格罗西书2章11到23节。 Nah, karena ayat-ayatnya cukup banyak, maka saya hanya akan mengajak kita membacakan ayat-ayat yang terakhir, yaitu dari ayat 20 hingga ayat 23 saja. 因为今天要读的经文太长了，所以我只大家读在22节、23节。 Jika sudah menemukannya, Bapak Ibu Saudara-saudariku, saya akan membacakannya untuk kita sekalian, nanti kemudian penerjemah akan melanjutkannya dalam bahasa Mandarin. 先用印尼语来诵读。 Kolose pasal 2 ayat 20 sampai 23, demikian firman Tuhan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada berbagai peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan pegang ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ayat 23. Walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, peraturan-peraturan ini tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. 格罗西书2章20到23节，神的话也道：你们若是与基督同时脱离了世上的小学，为什么仍像在世俗中活着，服从那不可拿、不可尝、不可摸等类的规条呢？这都是照人所吩咐、所教导的。说到这一节，正用的时候就败坏了。 23节，这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的群义上是毫无功效。 Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. 读经到此为止。 Nah, suatu hari ada seorang pemburu sedang mengincar seekor beruang besar di hutan. 某一天，有一位猎人就是在森林里，他在盯上了，就是要狩猎一头大熊。 Nah, pemburu ini diberi gelar pemburu yang bodoh. 这个猎人被称为是一个愚蠢的猎人。 Nah, kenapa demikian? 怎么会这样呢？ Ada ceritanya. 当然，后面有一则故事。 Jadi pada saat itu pemburu itu memegang sebuah senapan panjang. 当时那个猎人手持着一个长枪，就是步枪。 Nah, saat itu
senapan panjangnya itu terarah kepada wajah dari beruang yang tinggi besar. 然后同时那个猎枪是在瞄准在这个一大熊的脸上， Nah, karena cerita maka beruangnya itu bisa bicara. Ya, Bapak. 因为这个是一直故事或者寓言故事，所以这个熊也能够跟人说话了。 Jadi dengan sorot mata yang mengiba, memelas sekali, melihat pemburu itu, maka dia berkata dengan perlahan dan bergetar. 那么熊这个用一种眼注视着那个一种非常哀哭连绵的，它缓慢的向这个猎人说道。 Apakah tidak lebih baik jika kita berbincang-bincang dulu daripada menembak? 你岂不是我先好好的聊一会儿，好比胜过你先开枪？ Mengapa kita tidak merundingkan masalahnya? Apa yang kau inginkan dari 然 aku? 后不是更好？有些事我们先经过协商商讨后，那到底你要得着什么？在我身上得着什么？ Mendengarkan perkataan sang beruang itu, pemburu itu menjawab, 听了这个话语，这个猎人就回答道 Saya menginginkan kulitmu untuk membuat baju yang berbulu dan hangat. 我需要你熊的皮和毛，我也做了一套暖和的外衣。 Kemudian kata beruang dengan tenang, oh begitu ya, oke. 那么大熊听了后，非常安稳的说道：“是吗？好，可以的。 Saya pikir masalah ini bisa dirundingkan dengan baik. 我想这个问题我能够好好的商量一番。” Sekarang ini saya menginginkan untuk mengisi perut saya yang kosong. 大熊说：“这个时候我也要填满我这个空的肚子。” Setelah berbincang-bincang, ngobrol, akhirnya ada jalan keluar. 经过一番的交讨后，后来他们终于找到了一个出路。 Maka kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, beruang itu bangkit dan berjalan seorang diri. 最终，这个大熊它站了起来，缓慢的走开了。 Sungguh perundingan yang telah berhasil. 确实，这个他们的讨论商量后是有结果的。 Tetapi di mana pemburu tadi? 然后，那猎人在哪呢？ Ternyata sang beruang itu berhasil mengisi perutnya yang kosong dengan menelan pemburu itu. 原来这个大熊已经把这个猎人活活的吞下去，填满了其空的肚子。 Dan pemburu itu berhasil mendapatkan baju kulit yang berbulu dan hangat. 那么这个猎人当然也同时也获得了那个有熊毛衣的外衣。 Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, dari cerita ini mengajar kita untuk waspada dengan segala tipu muslihat. 这故事是在教导我们，提醒我们要提防谨慎一些的欺骗。 Demikian pula dengan kita sebagai orang Kristen. 然后我们都是信徒们、基督徒们， Belajar dari kisah orang Kristen di Kolose, maka kita pun belajar untuk waspada dengan legalisme dari kaum Gnostikisme. 我们也学习当时的哥罗西门的信徒们，同时也学习当时我们必须谨慎的就是这个当时的律法主义。 Mengapa demikian? 为何这样？ Karena legalisme dari kaum Gnostikisme tidak free, tidak bebas, tidak menambahkan kebebasan, melainkan perbudakan. 那当时诺斯替主义就是那个律法主义，不是给我们自由释放，然后是加重了我们，加添了。 Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, pengajaran Gnostik ini sudah kita sering dengar, baik itu di surat Galatia maupun Kolose. 弟兄姊妹，关于这个斯托尼主义的这个教导，我们可能在加拉太书等都常常学习到了。 Dan biasanya ajaran Gnostik itu selalu mencampur adukan antara Yudaisme, Helenisme maksudnya pengajaran atau filsafat Yunani, dan kekristenan. 诺斯替主义这个思想或者这个教学呢，往往就是跟犹太教、跟希腊的一些哲学就混在一块儿， Jadi campur-campur. 他们就是混在一起了。 Kalau es campur enak, 那么我们说那个印尼那个冰块这混一块儿的时候很好吃， nasi campur apalagi. 当然饭也是如同。 Tapi kalau ajaran campur-campur setengah mati. 那么这种教导是混在一块呢，那么这教人是会导致误入歧途。 Nah, itulah yang kemudian kita akan renungkan pada hari 这 ini. 就是今天上我们一同好好的默想和学习的。 Yang pertama adalah tentang sunat, Bapak Ibu Saudara-saudari. 首先是关乎隔离。 Jadi tradisi ya orang Yahudi biasanya itu selalu menghubungkan diri mereka dengan sunat. 那么犹太人他们的习俗传统总是把隔离连在一块儿。
Tanda apa maksudnya sunat itu? Tanda perjanjian antara orang Yahudi dengan Allah. 那么这个割礼到底是一个什么标志或者个记号？就是当时的犹太人以上帝所立下的盟约。 Tanda ini memang dilakukan secara fisik, tetapi ketika Kristus Yesus datang ke dalam dunia, maka tanda ini sebenarnya tidak diperlukan lagi. 当然，这个标志或者记号是有肉身的身体的，但是当基督来到这个世界上，这些已经不再。 Alasannya karena komitmen orang percaya kepada Allah bukan lagi dengan tanda fisik, melainkan secara spiritual, yaitu di dalam hati. 至于唯一的理由是我们对基督对神的委身不在于在身体上，乃是以我们的属灵和心。 Untuk bisa diperdamaikan dengan Tuhan tidak diperlukan tanda, tetapi perlukan iman kepada Kristus Yesus saja. 神的和好不再是有一些肉体上的标志符号，乃是我们的心。 Dan hanya Dia yang mampu memperbaharui kita dengan membebaskan kita dari belenggu dosa. 唯有他就是基督，他有能力是能力，让我们从罪恶的捆绑中得着释放。 Dengan demikian kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba Allah. 换句话，我们不再是罪的奴役，乃是神的仆人。 Tuhan mengubah kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. 神改变了我们，是透过基督更新了我们。 Dan Tuhan kita mengampuni kita dengan cara menghapus surat hutang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita. 神释免我们，其中是摸掉了、除掉了这一些能够威胁我们、威胁我们、控告我们这一些的字句，就是律法。 Nah, surat hutang yang dimaksud di sini adalah aturan hukum Taurat yang mendakwa, yang mengancam kita. 这个字句就是律法方面是能够威胁我们，是控告我们的。 Tetapi melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka disitulah kita memperoleh kemerdekaan dari hukuman dan 透过 belenggu 我主耶 dosa. 稣基督在十字宝剑的使命，我们全然活得完全的自由和释放。 Nah, aturan yang kedua yaitu adalah soal makan dan hari suci orang Yahudi. 第二点是犹太人关于吃方面、饮食方面和他们的节日、圣日。 Disebutkan di situ jangan jamah, jangan kecap, jangan sentuh. 在圣经说的，不要去摸，不去尝、动等。 Lalu hari suci Yahudi di situ dikatakan setiap tahun diperingati, yaitu hari raya mereka. 就还有犹太人的一些节日，他们每一年都有纪念、庆祝等活动。 Setiap bulan ada bulan baru. 每个月就是他们说的耶稣，就是第一周的。 Setiap minggu ada hari Sabat yang harus mereka 每一周 peringati. 每一个就是我们的主日、圣日。 Nah, semua tradisi ini Bapak Ibu Saudara-saudari ditaati dengan begitu saklek, tetapi kehilangan esensinya. 这些的规条，他们都犹太人都好好的、紧紧的谨守，但是他们却失去了其意义的本质。 Jadi mereka mengikuti aturan makan dan hari suci ini bukan dengan hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. 他们遵守这些吃等这些的条约规条，但是心里却没有爱主、爱彼此。 Dan akhirnya mereka jatuh pada legalisme. 最终他们就是陷入说屈服于律法主义。 Nah, Paulus menyebutkan hal tersebut sebagai bayangan, shadow dari apa yang akan datang yaitu Kristus Yesus. 使徒保罗说，这是后世的影子。后世的影子是什么？就是即将来临的基督。 Ketika Yesus Kristus sang terang itu datang ke dalam dunia, maka bayangan itu makin lama makin pudar karena terangnya. 当这个耶稣来到这个世界起，耶稣是光，这个光来到这个世界，这些影子是慢慢的消失掉了。 Jadi aturan-aturan soal makan dan hari suci ini harus dilihat dari perspektif Kristus Yesus. 关于吃跟等节日方面的禁忌、忌讳等，必须以基督的视觉来看。 Nah, jika orang-orang atau jemaat Kolose mereka melihat tradisi Yahudi ini dari perspektif manusia, maka itu akan menggagalkan kemenangan mereka. 若是当时的哥罗西的信徒们，他们把视这些吃喝节日的以人的角度，那么这样就会挫败了他们得胜了。 Dan itu mencerminkan sebuah pertandingan atletik di mana peserta akan didisqualified
dan diambil haknya untuk memperoleh hadiah pertandingan 如 itu. 同在一场的田径比赛中，那么这个参赛者的运动健儿，他们将失去了参赛的资格，将丧失掉他们得奖的机会。 Nah, praktek kehidupan yang dilakukan oleh guru-guru palsu atau orang-orang gnostik itu adalah seperti mereka itu pura-pura merendahkan diri, padahal ingin dipuji. 诺斯提主教学的教师们，他们就是用一种虚伪的、假装的，要为了得着人的表扬和赞赏。 Jadi seluruh tradisi ini Bapak Ibu Saudara-saudari dilakukan dengan berpusatkan pada manusia, bukan kepada Allah. 所以，所有这个规条的律例，他们的焦点中心不在于神，乃是自我。 Jadi jemaat Kolose pada saat itu mereka diperbudak, diperhamba dengan tradisi-tradisi manusia. 当时的哥罗西信徒们就是被这些人的传统习俗而奴役了。 Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari, aturan gnostikisme seperti apa yang akan kita renungkan, yaitu beribadah kepada malaikat. 诺斯提的教法和主义这3点，就是他们在敬拜什么呢？就是敬拜天使。 Nah, pemikiran ini didasarkan dengan satu pandangan Yahudi yang beranggapan bahwa Allah itu tidak kelihatan, Allah itu jauh. Jadi kalau kita mau berkomunikasi dengan Dia, harus lewat perantara, yaitu malaikat. 他们这种想法是基于什么？是基于因为神是在遥远之处，神是肉眼不可能是的。那么我们要敬拜他，必须通过一个中介。那么中介是谁呢？中介就是天使。 Jadi kaum Gnostik itu menyembah malaikat supaya bisa mencapai Allah. 诺斯提主义就是信靠者，他们如何要敬拜神呢？能够接近神呢？就是要通过敬拜天使。 Tapi masalahnya adalah Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk menyembah malaikat. 问题是在哪儿？问题是神从未教导我们、吩咐我们去敬拜天使。 Malaikat hanya sekedar ciptaan, sama seperti kita juga ciptaan Tuhan. 天使如我们一般，乃是神所造的，我们是受造者。 Memang pada masa perjanjian lama, tugas perantara itu dijalankan oleh malaikat. 然而在旧约时代，有一些这个中介的职分是由天使来担当的。 Tetapi setelah Kristus Yesus datang ke dalam dunia, maka tugas perantara ini dijalankan oleh Kristus 那 sendiri. 耶稣来到世界后，这些中介的职分却由耶稣自己担当了。 Dia adalah pengantara antara kita dengan Allah 他 Bapa. 是以我们，耶稣是以我们以父神的中保中介。 Karena itu, penyembahan kepada malaikat itu berarti menggeser Allah dari kedudukannya sebagai kepala. 为此，若是我们敬拜天使，那么我们就已经把主耶稣该有的职分、职位挪去。 Jadi dengan menyembah malaikat, orang-orang Gnostik sebenarnya sedang memperhamba diri mereka dengan tradisi manusia. 那么这些奉信靠敬拜主义者，他们在敬拜天使，他们是在屈服于在这些的教条规律中。 Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, jemaat Kolose sudah hidup di dalam Kristus 那在座的弟 Yesus. 兄姊妹，当时的哥罗斯的信徒们，他们已经是活在基督里。 Maka tentu hidup mereka tidak lagi diperhamba dengan rupa-rupa peraturan manusia. 我是维持他们的生命生活，不再以这些人的规则条规而奴役着他们。 Nah, jika mereka melakukannya, berarti mereka mengingkari kehidupan baru di dalam Kristus. 他们去干这方面，他们就是违规了，在他们在基督里的新的生命。 Bahkan ketika mereka melakukan peraturan-peraturan ini, sebenarnya mereka bukan merendahkan diri, tetapi mereka malah ingin menunjukkan kesombongan mereka. 然而，要是他们还是守这些规矩方面，他们不是说去谦卑，乃是要突出其的自我，就是高傲和自负。 Peraturan-peraturan ini pada dasarnya, pada intinya hanya mengubah manusia dari permukaan atau yang kelihatan saja. 这些规条基本上原则上它只是改变人的外在而已。 Tetapi di saat yang sama, tidak mengubah hati manusia, bahkan tidak menyelamatkan manusia itu 同 sendiri. 时，他们却没办法改变人的内心，甚至无法拯救人。 Keselamatan hanya di dalam Kristus 因为 Yesus. 唯有在基督耶稣里才有救赎的恩典、救恩。Nah,
Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, tentang aturan ini mengingatkan saya tentang kehidupan saya dengan istri saya. 在座弟兄姊妹，这些规条就让我想起我牧师传道和师母的生活。 Jadi kami mencoba kilas balik ketika menentukan tanggal pernikahan kami. 我们再次想起了当我们在定我们结婚的日子的时候， Kalau menurut Bapak Ibu saudara-saudari, siapa yang menentukan tanggal pernikahan kami? 在座弟兄姊妹，那么是谁有这个权利，这个定我们的结婚之日子？ Kalau bisa tebak, nggak dapat hadiah. 若是猜不着的，就没有礼物可拿了。 Kira-kira siapa? 你们想想，大概是谁呢？ Ketawa-ketawa ya. 弟兄们，咱们这是在笑着。 Yang menentukan tanggal pernikahan kami itu mama mertua saya. 决定这个结婚之喜日是由岳母。 Loh kok bisa? 怎么会呢？ Begini ceritanya. 当然有这样的一段故事， Kok ada cerita lagi gitu ya. 然后还有故事， Tapi ini cerita benar-benar true story Bapak Ibu sekalian. 然后这是一则真实的故事。 Jadi orang tua saya dulu memang bukan Kristen, tetapi sekarang mereka sudah menjadi anak Tuhan. 我们父母昔日还不是信徒，现在已经是神的儿女们了。 Tapi mertua saya sampai hari ini belum menjadi anak Tuhan. 但是师母的父母就是我岳父岳母，直到今天还未信主。 Jadi waktu kami berencana untuk menikah, beliau itu sudah memesan bahwa tanggalnya itu harus ditentukan. 当我们已经有计划要结婚的时候，那么这个岳母他已经吩咐，那么吉日必须由他来定。 Tanggalnya itu harus hari baik. 那必须就是那个日子，就是我们中国人说的吉日。 Kami juga bingung. 我们也感到迷惑。 Kan Tuhan itu baik. 那神是好的， Maka hari yang Tuhan berikan pasti baik. Amin. 神所赐给我们的日子一定是上好的。 Tapi bagi Amin. orang yang belum kenal Tuhan, 但对这些还未信主的人来说， masih ada hari baik, ada hari tidak baik. 还有一些是叫好的日子，所谓不好的日子。 Sehingga saya dengan istri kemudian sepakat, ya sudah nggak apa-apa, mama aja dah, mama mertua yang tentuin deh. 最终传道和师母就一致决定，就有岳母就是做决定吧。 Yang penting hari Sabtu. 那最重要的是就是要在周六。 Maka kemudian mama mertua itu pergi ke peramal, Bapak Ibu sekalian. 那么这个岳母就到去那个不过的就是算命师呢。 Kemudian mama mertua memberikan informasi tentang maksudnya tentang tanggal kelahiran kami berdasarkan penanggalan lunar. 那当时这个岳母这个算命师也向他陈述了我们的出生的日期，就是按农历的。 Ditambah lagi dengan sionya apa? 还有是12的生肖是属什么的 Ciong nggak? 那么这彼此是不是有发生那种不和谐？ Nah dari situ kemudian lahirlah satu tanggal. 那然后从那一方面的沟通后，就产生了一个日子。 Dan itu Bapak Ibu saudara-saudari, kami waktu tahu tanggal itu ya kami bersyukur. 我得知了这个日子的时候，我们还是满心感谢神。 Tetapi di satu sisi kami juga merasa kasihan. 在另一方面，我也感到是很可怜的事。 Karena apa? Karena begitu beratnya sampai harus cari tanggal baik dengan segala rumusannya. 为什么那么艰难的定一个吉日，甚至有其他要经过一些的工时方面？ Dan bahkan Bapak Ibu sekalian, saya harus mengakui bahwa bukan cuma tanggal itu yang ditentukan, tapi juga ada pasang kayak apa namanya itu penangkal begitu. 不单是这些日子选择了，还要装上一些就是那个记写的东西。 Di mata kami begitu ribetnya. 在我们的眼里，这些东西是蛮复杂的。 Tapi bagi beliau, bagi mama mertua itu seharusnya. 那么对岳母来说，这个是理所应该有的。 Tapi dari kisah ini kemudian saya belajar bahwa orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, dia hidupnya sangat-sangat diikat, sangat-sangat diperbudak dengan aturan-aturan dan tradisi. 从这个故事可以我们学习到，就是一些还非主里面的人，他们的生活生命就是被某一种的习俗捆绑着。
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, 在座的亲爱的弟兄姊妹们， apakah kita sebagai orang-orang percaya sekarang masih terikat dengan aturan-aturan yang kita buat? 现今我们作为神的儿女们、信徒们，是否我们还有把被这些所的规条所捆绑了？ Bukan berarti saya mengatakan bahwa orang Kristen hidupnya tanpa aturan. 我并不会说我们信徒们说在没有一种规则、没有一种法治之下。 Tapi kalau kita menghidupi aturan sebegitunya, sebegitu ketat sampai kita kehilangan esensinya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus periksa diri dengan 若 baik. 是我们活着是把这些的规条的好好的活出来，那么我们必将失去了其真实的那种实质性的，我们必须来一个自我检讨、自我省察。 Jadi aturan itu Bapak Ibu sekalian dibuat oleh manusia untuk mengatur kehidupan manusia supaya berjalan dengan baik. 规条是由人做的，为了去控制、掌管人。 Tapi kalau aturan itu justru yang mengikat kita, bukan kita yang mengikat peraturan, maka kita akan kehilangan esensinya, yaitu kasih. 若是规条的捆绑我们，乃不是我们把规条捆绑了。这么说呢，我们将失去了那个爱的实质。 Nah, yang kedua, coba sama-sama mari kita renungkan Bapak Ibu sekalian. 第二点，我们一同来深思一番。 Apakah kadang kita merasa ada sesuatu yang hilang ketika kita tidak melakukan ibadah kepada Tuhan di 是 hari 不是 ini? 我们在主日没有去敬拜神，仿佛我们说丢了或者丧失了某一件东西？ Maksud saya seperti ini. 我的意思是这样： Waktu tidak beribadah kepada Tuhan, kayaknya ada rasa sesuatu yang, aduh, kok rasanya enggak, kayak ada ganjalan gitu. 那么没有敬拜神的时候，我心里好像有些纠结不太踏实。 Nah, kalau kita bisa merasakan itu, kita harus hati-hati. 若是有这样一种感受的话，我们必须警醒。 Kita datang beribadah di gereja itu kewajiban, tradisi, kebiasaan, atau kita memang benar-benar mengasihi Tuhan. 我们来教会做礼拜是义务，还是一个传统习俗，或者是我们深爱我主？ Coba kita renungkan apa motivasi kita datang ke 我 gereja. 们好好的深思一番，我们到教会做礼拜的动机。 Karena kita sekalian, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, kadang bisa terjebak dengan apa? Oh, karena saya hamba Tuhan, maka saya harus ke gereja. 在座弟兄姊妹，包含我们是神的仆人，我们为何要到教会？因为我是神的仆人， Ini aturan gereja. 这个是教会所定下的规矩。 Tapi apakah benar-benar saya datang dengan penuh hati yang mengasihi, hati yang rindu kepada Tuhan? 是否我的教会就是满心的爱主，或满心渴慕、渴望神的真理的？ Nah, itu yang kemudian saya harus tanya terus setiap kali saya ke gereja itu apa motivasi 所以 saya. 因此，我们每一回到教会，我们该问自己：我到教会起动机是什么？ Karena kalau kita tidak hati-hati, kita akan diikat atau kita akan diperbudak dengan aturan-aturan. 若是我们在这方面我们没有好好的警醒、小心的话，我们就会被这些规条所绑住了。 Jadi kita datang ke gereja itu dengan hati yang penuh dengan beban. 我们来到教堂、教会做礼拜时候，身负重担， Bukan dengan hati yang lepas, hati yang bersyukur, hati yang 乃 bersuka 不是 cita. 说满心的释放了、满心感恩、喜乐。 Nah, hal yang kemudian yang terakhir yang bisa kita renungkan adalah apakah kita banyak terikat dengan aturan-aturan 最后一项，我们该一同去深思的，是否我们被很多的规则、规条所绑住了？ dari kepercayaan lama kita, 从我们过去的信仰， termasuk tahayul-tahayul. 甚至一些迷信的东西。 Saya lahir dari keluarga bukan Kristen. 我是来自一个非信徒的家庭， Jadi saya juga harus dengan kritis 我必须在这方面是非常的严谨的、挑剔的， memohon kemurahan dan hikmat dari Tuhan untuk 恳求 membedakan. 神的怜悯、神的赐我智慧，能够去辨别， Membedakan mana yang memang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. 辨别思考哪个是符合神的真道，哪一个是不符合神的真道。 Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita bersama-sama kembali belajar dari firman Tuhan. 在座弟兄姊妹，我一同在回归于神的话语、圣经学习真道。 Tuhan mengingatkan kita kembali untuk belajar
melihat bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen. 神在这提醒我们，让我们如何能够活出来一个信徒们该有的生活和生命。 Walaupun kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa melalui iman kita kepada Yesus Kristus, 因为我们信靠主的信心，已经让我们从罪的桎梏和捆绑中得着释放和自由。 tapi jangan sampai hidup kita terfokus kepada aturan atau hukum sampai-sampai kita melupakan esensi dari hukum 可 itu 是 yaitu kasih. 别让我们只是屈服于这些的规条规矩，甚至我们丧失掉去爱主的、爱人的实质。 Kaum Gnostik di zaman jemaat Kolose, mereka menyusupkan ajaran-ajaran yang seperti tadi kita sudah bahas. 当时在哥罗西信徒们，就是诺西主义的教派，他们就把他们的思想教学渗入信徒们心里， Supaya mereka jatuh di dalam namanya legalisme. 好让他们信徒们能够陷入掉在律法主义里。 Tetapi kita zaman sekarang sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk waspada terhadap legalisme. 那么现在我们现今的信徒们，我们必须对这些律法主义也有警醒的一颗心。 Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersama-sama mengakhiri renungan ini. 为了结束今天上午的正道，我们一块儿 Kita belajar untuk memahami bahwa hidup dan pelayanan kita sebagai orang percaya itu adalah ucapan syukur kita atas keselamatan yang Tuhan berikan. 我们所学习这位信徒们，我们的服侍神，就是我们有一种向神的感恩。 Dan itu selaras dengan satu pemikiran dari seorang cucu dari pendeta Billy Graham yang bernama Tullian Tchividjian. 这个想法就是有对联，就是贝利格汉的儿孙， Yang mengatakan demikian. 他这么说道。 Mari kita baca bersama-sama di bagian bahasa Indonesianya. 我们一块儿诵读印尼语的一段。 2, 3. Legalisme mengatakan Tuhan akan mengasihi kita jika kita berubah. Injil mengatakan Tuhan akan mengasihi kita sehingga kita bisa berubah. 那么律法的教导主义是说，我们要是爱主，怎么那么神就能够我们就能够改变，要是爱主。但是圣经说，神爱我们，让我们得着改变。 Beda-beda tipis. 有一点非常微小的区别。 Tapi ingat, kita melakukan semua aturan bukan supaya Tuhan mengasihi kita. 请大家牢记，我们所行的一些条规，不是让神更爱、更疼我们， Tapi karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita melakukan hukumnya, aturan-aturan ini. 因为神首先爱我们，所以我们要遵行神的一些律例和诫命。 Jadi kita melakukan aturan bukan untuk mendapatkan sesuatu. 我们办这些不是为了得着某些东西， Tapi karena kita sudah mendapatkan anugerah dari Allah, kasih dari Allah, maka kita melakukan aturan-aturan itu sebagai ucapan syukur kita. 我们遵行这些律是诫命，因此我们得着了神，得着神赐给我们的丰盛的恩典，作为我们对神以感恩的表示。 Mari kritisi, refleksikan aturan-aturan baik di rumah, di sekolah, di gereja, ataupun di kantor dan dimanapun. Apakah aturan-aturan ini kita lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan? 我一出来检讨、观看我们在家中、在学校、在我们的职场当中，在任何地方，这些条规等等，是不是符合神的话语？ Amin, kita berdoa. 我们同心祷告，阿门。 Bapa di dalam surga, kami bersyukur 我在天上父神，满心感谢你， karena Engkau Allah yang sudah membebaskan kami dari belenggu dosa. 因为你已经把我们从罪的捆绑中得着释放的主。 Sehingga ketika kami hidup sebagai anak Tuhan, kami melakukannya dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan penuh syukur. 当我们一定成为神的儿女们，我们把这一切的诫命遵守行出来，以表我们对主的爱和感谢。 Tetapi kadang-kadang tanpa kami sadari, kami menaati sebuah aturan, kami ingin mendapatkan sesuatu. 可是不少时候，我们决然没有意识到，我们为了要得着某一些东西，我们遵守。 Kami ingin mendapatkan pengakuan, penerimaan, pujian dari orang lain. 我们要得着众人的认可、众人的赞扬，而行而办到。 Tetapi 可是 hal itu keliru di matamu ya 这 Tuhan. 些在神眼里，我们都是错的。
Justru karena Engkau, ya Tuhan kami Yesus Kristus, sudah mati buat kami mendapatkan anugerah terbesar, maka kami dapat hidup sesuai dengan yang Engkau mau berdasarkan aturan itu. 主啊，因为你是神，已经在世界上为我们使命了，我们已经从你而得到巨大莫大的恩典，我们如此必须的遵守。 Jadi aturan-aturan yang Engkau berikan ya Tuhan sebenarnya tidak membelenggu kami, justru membebaskan kami. 然而是你赐下的一些诫命，我们该遵守的，不是让我们被捆绑，乃是让我们得到释放。 Membebaskan kami untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. 释放我们，让我们能够活出来神儿女们的生活样式。 Tolong kami ya Bapa, 父啊，求您助我们， untuk kembali mengkritisi, 我们再度能够自己有自我的省察， untuk kembali merenungkan, memikirkan setiap aturan-aturan yang kami buat, baik itu di rumah, di kantor, di sekolah, ataupun di mana saja. 好好在深思熟虑我们所立下的、定下的这些规矩条规，不论在家庭、在学校、在我们的工作岗位或在哪儿。 Apakah kami melakukan atau menaati aturan-aturan itu untuk mendapatkan sesuatu? 是否我们去遵行这些规条，是为了得着一些东西， Atau sebaliknya, 或者相反的， kami sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan, 我们已经得着神赐给我们的恩典， maka kami hidup berdasarkan aturan Tuhan. 我们活着遵守神的诫命， Kami menaati sebuah aturan, yaitu untuk memuliakan Tuhan 我们遵守这一切的吩咐诫命，来到是为了荣耀我主， dan untuk menjadi saksi dan berkat bagi sesama. 并成为主的见证者，成为众人的赐福爱心的渠道。 Bapa, tolonglah kami, 父啊，求您帮助我们， karena kami begitu lemah. 因为我们都是一群非常软弱的群体， Kadang kami sulit membedakan hati kami. 不少时候很难辨别我们的心。 Tapi biarlah Engkau Roh Kudus menyadarkan kami senantiasa, 巴不得圣灵总是不断的、持续的在提醒我们， supaya kami sungguh-sungguh hidup berkenan di hati 好让能 Tuhan. 够活出讨主喜悦的生活。 Dalam nama Tuhan 奉 Yesus, 我主耶稣得胜之名， amin. 我们祷告，阿门。 Tuhan berkati. 神赐福弟兄姊妹。